السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني اشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran dan terima kasih kita kepada Allah Ta'ala dapat kita hari ini sambung kita idaman penuntut jilid yang pertama. Kita bahas apa ni ya? Fardu wuduk yang ke-6. Fardu wuduk yang ke-6. Ya. Iaitu tertib, muka surat 8. Rumi. Jawi muka surat 20. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Keenam tertib. Keenam tertib, yakni yang dahulu didahulukan bagaimana susunan yang tersebut. Yang dahulu didahulukan, yang kemudian dikemudiankan, seperti mana sebagaimana susunan tersebut. Tersebut tu maksud yang disebut sebelum ni ya. Basuh muka, tangan, kepala, kaki. Tertib. Yang mana kalau tertib ni yang ke-6, fardu wuduk yang ke-6, ittifaq 4 mazhab dari segi membasuh muka, tangan, kepala, kaki. Muka, tangan, kepala, kaki sepakat semua mazhab dalam wuduk. Yang ada khilaf adalah niat dan tertib. Kalau orang dulu kata wuduk ni, masa belajar dulu-dulu, dia kata 4 basah 2 kering. 4 basah 2 kering. Maksudnya 4 basah yang kena air lah, muka, tangan, kepala, kaki. Kering yang tak kena air, iaitu niat dan tertib. Niat dan tertib. Ada khilaf tertib ni. Ada khilaf tertib yang mana pada mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali yang kata tertib ni ada. Tertib tu apa? Muka, tangan, kepala, kaki ikut turutan. Tapi pada mazhab Maliki dan mazhab Hanafi, tertib cuma sunat muakkad. Sunat yang sangat dituntut. Jika tak ikut tertib pun sah juga wuduk. Kenapa kita nak tahu perkara ni? Supaya kalau kita bercampur dengan orang luar yang bermazhab lain, kita tak pelik lah bila kita tengok. Mungkin orang tak basuh, dan kebanyakan mereka akan basuh muka, tangan, kepala, kaki juga, sebab bagi mereka sunat. Orang tak buat basuh kaki dulu. Tapi kadang-kadang kita jumpa. Saya pernah jumpa dekat UIA. Kat UIA kan campur kan. Dia mula-mula nak ambil wuduk tu, awal-awal lagi dia dah basuh kaki.
Kita ingat dia basuh kaki sebab kotor, lepas ni dia nak basuh muka, tangan, kepala, kaki. Macam kita lah kan, kalau kaki kotor. Lepas tu dia tak basuh-basuh dah kaki. Dia basuh kaki, lepas tu dia basuh muka, tangan, kepala. Kaki tak basuh dah. Kita pelik. Rupa-rupanya, mengikut pada mazhab Maliki dan Hanafi, sunat muakkad tertib. Dan kalau kita tengok kebanyakannya memang ikut tertib tu lah. Sama ada mazhab Syafi'i ataupun bukan mazhab Hanafi. Kenapa berlakunya perbezaan tertib ni? Kenapa mazhab Syafi'i kata wajib, mesti, kalau tak buat tertib tak sah wuduk, tak sah wuduk, tak sah sembahyang. Dan pada mazhab yang lain mengatakan sunat muakkad. Kalau tak ikut tertib dalam wuduk tetap sah juga sembahyang kerana wuduknya sah. Kenapa berlaku perbezaan ini? Berlaku perbezaan ini kerana asal daripada ayat Quran yang memfardukan, mewajibkan wuduk ketika nak sembahyang, iaitu ayat Quran yang membicarakan tentang wuduk ni diatafkan dengan waw. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum. Wahai orang yang beriman, jika kamu nak solat, maka basuhlah muka kamu. Faghsilu wujuhakum, basuhlah muka, maka basuhlah muka. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan wa tu dia panggil wawul ataf, dan maksudnya dan. Wa aydiyakum, dan tangan, ilal marafiq, sampai siku. Kemudian wamsahu bi ru'usikum, dan sapuhlah kepala, dan lagi wa arjulakum ilal ka'bain, lepas dah sapu kepala, dan lagi wa arjulakum, dan kaki kamu, ilal marafiq, sampai buku lali. Bila kita tengok ayat tu, bila dia ataf dengan dan, mengikut kaedah bahasa Arab, malah bukan bahasa Arab pun, bahasa Melayu sekalipun, bila kata dan, dia tidak memberi faedah tertib. Dia tak nak, kalau kata dan tu tak semestinya tertib. Contoh yang biasa diberi, Ali telah datang Ali dan Umar. Ali dan Umar telah datang ke rumah. Kita kata gitu. Bila kita kata Ali dan Umar, ataupun keluarga Ali dan keluarga Umar telah datang ke rumah dia lah. Bila dia kata macam tu, kita dengar Ali dan Umar datang rumah dia. Siapa datang dulu? Ali dulu ke Umar dulu? Tak memberi faedah. Maksudnya tak tahu. Sebab kata dan. Mungkin Ali datang dulu, mungkin Umar datang dulu. Sebab yang penting dua-dua datang. Itu yang penting, Ali dan Umar. Jadi kita dapat faham, dan ini tidak memberi faedah turutan, tertib. Mesti kalau kita tahu Ali dulu dan Umar, mesti Ali dulu datang baru Umar. Tak gitu. Kalau kita kata dan. Dia berbeza dengan summa. Kemudian Ali kemudian Umar datang ke rumah. Maka di situ memberi erti, memberi faedah tertib. Yang ada dahulu dan ada kemudian. Bila kata Ali kemudian Umar, maknanya mesti Ali datang dulu baru Umar. Tak mungkin Umar dulu. Kalau tidak ayat tu salah. Jadi kalau kata kemudian ataupun summa, maka dia membawa erti turutan, membawa erti tertib. Bila summa. Tapi ayat Quran tu bukan summa, dan. Tentu telah datang Ali kemudian Umar. Maknanya pasti Ali datang dulu baru Umar. Ataupun kalau dalam kaedah bahasa Arab, ni kaedah bahasa Arab sajalah. Tadi kaedah bahasa Melayu pun sama. Kalau dikatakan fa dengan masuk maka. Orang dulu bercakap macam tu dalam kitab-kitab lama, maka. Tapi orang sekarang tak boleh cakap sangat dah. Contohnya maka datang Umar, maka datang Abu. Contoh, memang ada kata gitu orang dulu bercakap. Bila sebut maka datang Umar, maka datang Abu, maksudnya Umar dulu datang baru Abu datang. Maka juga membawa faedah tertib. Kemudian membawa faedah tertib. Kita pun pakai sampai sekarang. Tapi dan dulu sekarang tak membawa faedah tertib. Tak semestinya tertib. Mungkin tertib, mungkin Ali dulu baru Umar datang, mungkin juga Umar dulu. Bila kata dan. Dalam ayat Quran tadi sama lah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, idza kuntum ila shalah, bila kamu nak solat, faghsilu wujuhakum, basuhlah muka kamu. Wa aydiyakum,
dan tangan. Bila dan tangan tak memberi faedah, mesti basuh muka dulu. Tu ulama bahas bab tertib ni. Maka oleh kerana itu mengikut mazhab Maliki dan Hanafi sunat, tak wajib. Habis mazhab Syafi'i ni dia ambil kat mana? Mazhab Syafi'i ni dia ambil kat mana? Yang mesti tertib. Mesti tertib. Kalau tak tertib tak boleh. Mesti tertib. Ambil kat mana? Adalah hujah dia. Jadi kita bahas hujah dia. Habis tu kalau kita macam tu, kita kena perhati-perhatilah. Janganlah kita bila kita tengok orang tu ambil wuduk, bukan di sinilah, kalau di Malaysia ni semua mazhab Syafi'i. Maka tak semestinya salah. Mereka ambil mazhab Maliki dan mazhab Hanafi ni berdasarkan perkataan sahabat. Saya sempat ambil 3 orang sahabat, riwayat 3 orang sahabat yang mengatakan wuduk itu tak wajib tertib mengikut mazhab Hanafi tadilah. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki mengambil perkataan sahabat ini sebagai mazhabnya. Mazhab Syafi'i dia ambil yang lain pula. Saya sempat salin, saya sempat cari 3 orang. Yang pertama Ali. Ali kata, ma ubali bi ayyi a'dha'i bada'tu. Kata Sayyidina Ali, aku tidak peduli dengan yang mana aku memulai membasuh anggota-anggota wudukku. Kata Sayyidina Ali. Kemudian kata Ibnu Abbas, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, la ba'sa bil bidayati bir rijlaini qabla al yadain. Tidak mengapa memulai 2 kaki dahulu sebelum 2 tangan dalam berwuduk. Tu Ibnu Abbas kata. Kata Ibnu Mas'ud, qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, la ba'sa an tabda'u bi rijlika qabla yadayka fil wudu. Tidak mengapa engkau memulai kakimu sebelum tanganmu di dalam berwuduk. Maka daripada riwayat para sahabat ni, maka ada mazhab yang ambil, ada mazhab kata tak ambil daripada riwayat ni. Sebab kenapa? Kaedah dalam penentuan hukum tu mengikut mazhab yang lain, dia mengatakan perkataan sahabat memadai untuk buat hukum. Mungkin mazhab Syafi'i dia kata jika bertentangan ayat Quran, bertentangan hadis dengan para sahabat, dengan perkataan sahabat, maka ambil Quran. Itu kaedah-kaedah tu yang membezakanlah. Ada yang kata, mazhab lain kata, jika sahabat kata begitu, sahabat tu pula sampai mutawatir, ramai duk kata gitu, dapat terima. Walaupun mungkin berbeza dengan hadis sekalipun. Mengikut kaedah-kaedah tadi, maka berlakulah mazhab, perbezaan mazhab kat situ. Maka kita tengok lagi ayat lain. Kita tengok ayat lain. Ayat Quran yang lain yang tidak memberi faedah tertib. Contoh, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Kita nak wa tu dan tu. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Pendek panjang ayat kita baca sekat situ aja. Dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim apabila kamu berkahwin dengan mereka, fankihu maka nikahilah mereka, kahwinlah mereka, ma tabalakum minan nisa, daripada perempuan-perempuan itu, masna, 2. Dalam Quran sebut 2 dulu tu. Surah An-Nisa kena 2 dulu. Lepas tu masna 2, wasulasa dan 3, waruba dan 4. Tapi jika kamu rasa tidak mampu kamu untuk berlaku adil, maka memadailah 1. Okey. Jadi dalam ayat ni cerita tentang kahwin dan diatafkan dengan waw juga macam ayat wuduk tadi. Hendaklah kamu kahwin 2 dan 3 dan 4. Dan kita dapat faham selama ni, kalau nak kahwin 2, mesti ke kahwin 1 dulu baru 2, ataupun 2 seterus pun boleh? Boleh tak? Kenapa boleh? Kerana masna wasula sawaruba. Kahwinlah kamu 2 dan 3 dan 4. Kalau tak mampu baru 1. 1, 2, 3, 4. Dia tidak memberi faedah tertib kerana dan. Kahwin 2 dan 3 dan 4. Tak memberi faedah tertib. Jadi kalau nak kahwin 4 terus pun boleh. Nak kahwin 1 dulu, lepas tu jadi 2, lepas tu jadi 3, jadi 4 pun boleh. Nak kahwin 2 terus boleh, 3 terus boleh. Kenapa boleh? Sedangkan dalam Quran kata 2 dan 3 dan 4.
dan tidak memberi erti tertib. Jadi kalau macam tu dan tidak memberi erti tertib, begitulah juga dalam bab wuduk dan juga. Apa bezanya? Kalau kata wuduk tu ikut tertib, kena tertib, sedangkan dia atah dengan dan, kahwin pun kena ikut tertib dulu, kena kahwin satu dulu. Kalau nak kahwin dua, tak boleh dua terus. Sedangkan bukan begitu hukumnya. Itu hujah mereka. Mazhab Syafi'i tidak. Mazhab Syafi'i dia ambil macam mana? Mazhab Syafi'i mengambil hadis yang lain. Nabi pernah bagi tahu apabila para sahabat, ada seorang sahabat dah lambat nak sembahyang asar, dia ambil wuduk agak tergopoh-gapah. Kemudian kita dah baca sebelum ni, 2 minggu lepas hadis ni. Kemudian Nabi tengok ada dekat tumit tak kena air. Nabi kata wailun lil aqabi minan nar, celaka tumit dalam neraka. Asbirul wuduk, ambil wuduk tu elok-elok. Kemudian sahabat terkejut, marah sungguh, tak kena. Iyalah, tak sah sembahyang. Kemudian dengan tak sah wuduk, tak kena tumit tu, tak sah sembahyang. Kemudian Nabi kata, maka jika kamu nak berwuduk, basuhlah muka, kemudian basuhlah tangan, kemudian sapulah kepala, kemudian basuhlah kaki. Dalam pada hadis. Dalam Quran kata tidak. Maka hadis menterjemahkan, menafsirkan Quran. Quran kata wow, hadis kata summa kemudian. Maka hadis menafsirkan Quran. Dan daripada sebab-sebab lain, antaranya apabila sahabat tanya dalam masalah haji, bukan dalam masalah wuduk pun, dalam masalah haji, nak mula mana dulu, Safa ke Marwah? Safa Marwah kan 7 kali, Safa Marwah. Nak mula Marwah dulu ke Safa dulu? Sahabat tanya dalam bab lain. Nabi jawab, ibda' ma bada Allahu bih, mulakanlah dengan apa yang Allah mulakan. Jadi inna safa wal marwata min sya'airillah, sesungguhnya Safa dan Marwah itu dalam Quran, sesungguhnya Safa dan Marwah itu antara syiar-syiar Allah. Sahabat tanya, kita nak Safa dulu ke Marwah yang 7 kali itu? Nabi kata ikut apa yang Allah mulakan dulu. Allah mula inna safa wal marwah, sesungguhnya Safa dan Marwah, ataf dan juga. Kalau Safa dan Marwah tidak memberi erti tertib, boleh Marwah dululah. Tapi Nabi kata ikut apa yang Allah sebut dulu, yang itu dulu, iaitu inna safa, Safa dulu baru Marwah. Jika begitu dalam bab haji, begitu juga dalam bab wuduk. Dan ulama bahas panjang. Sebab tu kita mazhab Syafi'i kena ikut tertib. Okey, sikitlah untuk mukadimah dia. Dan yang terakhir sekali, tertib ni kalau kita tengok dari segi keindahan bahasa, Quran ni adalah mukjizat, maka bahasanya sangat indah. Bahasanya sangat indah. Tapi kalau kita tengok ayat Quran tadi, kita baca balik, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, idza kuntum ila shalah, jika kamu nak solat, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kamu, basuh muka. Okey. Kemudian wa aydiyakum ilal marafiq, lepas tu dan tangan hingga ke siku. Bila sebut dan tangan hingga ke siku, maksudnya lepas basuh muka, basuh tangan. Kemudian wamsahu biruusikum, dan sapulah kepala, wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuh kaki. Kalau kita tengok mula-mula sebut apa? Basuh muka, kemudian basuh tangan hingga siku, kemudian sapuh kepala. Lain tu basuh dengan sapuh, kemudian basuh kaki. Dari segi keindahan bahasa, sebab Al-Quran ni mukjizat, kalaulah ianya tidak memberi erti tertib, muka, tangan, kepala, kaki, yang sedapnya, yang sedap bunyi, indahnya bahasa tu bila kita kata, wahai orang beriman nak sembahyang, basuhlah muka dan tangan dan kepala dan kaki. Bukan, basuhlah muka dan tangan dan kaki dan kepala, baru cantik. Jika tak perlu tertib, jika tak wajib tertib, baru cantik. Basuh apa? Muka, basuh tangan, basuh kaki, sebab basuh. Last sekali baru sapuh kepala. Tapi dalam Quran tidak gitu. Basuh muka, basuh tangan, sapuh kepala, basuh balik. Kalaulah tertib tu tak penting, kenapa buat gitu? Tak cantiklah ayat tu. Kalau nak cantik ayat, basuh muka, basuh tangan, basuh kaki, basuh kepala.
Itu bagus cantik. Ini tidak. Basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh balik kaki. Kalau dari segi keindahan bahasa tak cantik lah. Kecuali ia memberi erti tertib. Nak tak nak terpaksa. Memberi erti tertib. Itu mazhab Syafi'i. Kuat jugalah hujah dia. Kuat juga. Jika, sambung lagi. Jika seseorang lupakan tertib, dia terlupa tertib. Dia tak buat tertib. Sama ada lupa atau sengaja. Dia tak buat tertib. Dia basuh muka, lepas tu terus kaki. Dengan sengaja ataupun lupa. Dalam kitab kita kata lupa. Tidaklah dikira perbuatan yang berlaku pada bukan tempatnya. Tak terpakai yang dia basuh tu yang bukan sepatutnya. Dia baca sembahyang juga. Cuma yang boleh dipakai, yang terpakai, yang sah lah kita kata, tentang basuh muka yang berserta dengan niat. Dia basuh muka dengan niat. Basuh muka dengan niat. Lepas tu dia basuh kaki. Lepas tu sapu kepala, lepas tu basuh tangan. Yang sah muka dengan niat aja. Basuh muka berserta dengan niat. Itu je yang sah. Kaki tak sah, yang lain semua tak sah. Sebab tak ikut tertib. Tak sah tu. Bukan tak sah semua. Tak sah basuh kaki. Sebab bukan pada tempatnya. Bukan pada tempatnya. Jadi dia kata kat sini, selepas langgar tertib tu, tak terpakai. Jadi macam mana? Kalau dia macam tu, basuh muka, lepas tu basuh tangan terus, lepas tu sapu kepala. Boleh dia basuh muka, terus basuh kaki, lepas tu dia sapu kepala, lepas tu baru dia teringat, Allah, tak ikut tertib. Maka yang sah dia muka saja. Dia perlu basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Terus lah. Muka sah lah. Tak perlulah nak basuh muka sekali lagi. Sebab muka tu betul lah pada tempatnya. Dia sama macam sembahyang juga. Ketika kita sembahyang, tiba-tiba lupa baca Fatihah. Contohlah, main seorang lah. Main seorang, lupa baca Fatihah. Terus rukuk, i'tidal, sujud. Ketika sujud, baru dia sedar, alamak, tadi tak baca Fatihah tadi. Dia wajib bangun terus untuk baca Fatihah. Dia tak boleh, kalau macam tu duduk dululah, duduk di antara dua sujud, sujud balik, nanti naik rakaat seterusnya, baru baca Fatihah. Nanti tambahlah satu ujung-ujung nanti. Tak boleh. Bila dia sedar, dia wajib kembali ke tempatnya. Dan tempat yang bukan sepatutnya, tak dikira. Dia tak baca Fatihah, maknanya tak boleh rukuk. Kalau rukuk batal, tapi dia tak sengaja, dia rukuk juga, tak batal sebab dia tak sengaja, tak ingat. Ketika i'tidal, rukuk tak kira. Sebab kena baca Fatihah baru boleh rukuk. I'tidal tak kira. Sujud tak kira, baru sedar. Bila sedar, tadi dia berdiri kan, dia terus berdiri, baca Fatihah. Lepas tu baru dia rukuk balik. Habis rukuk dengan i'tidal dengan sujud tadi semua tak kira kerana bukan pada tempatnya. Sama. Okey. Sekiranya contohnya kalau ada orang basuh kaki dulu, dia basuh kaki, lepas tu baru basuh muka berserta dengan niat. Lepas tu baru sapu kepala contohnya. Kaki dia tak kira sebab kaki dia bukan ikut tertibnya, muka je yang kira. Okay. Sekiranya ada 4, kejap sebelum tu lagi, ada lagi masalah tertib. Masa dia basuh muka, dia basuh tangan, dia sapu kepala, dia basuh kaki, ikut tertib. Masa dia nak sembahyang, Allahu Akbar, masa nak sembahyang dia tengok ada cat contoh dekat tangan dia. Macam mana dia nak buat? Dia tak boleh sembahyang lah sebab dia dah sedar dah, Allah, ada cat. Baru ambil uduk tadi, basah lagi tangan. Maka dia nak buat macam mana? Muka sah dah. Tangan yang tak ada cat sah dah. Kepala tak sah. Kerana nak sah kepala, kena sempurna tangan. Selagi tangan tak basuh, tak sempurna tangan, kepala tak sah, kaki tak sah. Maka kepala, sapu kepala dan kaki tak sah. Tak dikira, lara. Yang sah, muka, masa dengan niat, dan tangan yang kena air. Masa tempat cat tadi, tempat cat ke liquid paper ke apa ke, sisi ikan ke apa-apalah, yang menyebabkan air tak lalu tadi, ada di sini. Yang tu tak kena lah. Maka nak sembahyang tadi tak jadi, pergi balik, buang cat tadi, basuh je kat situ. Ambil air, basuh. Dah kena kat situ, maka tangan dah sempurna. Kepala tadi yang dia dah sapu awal-awal tak sah lah. Sebab selagi tangan tak sempurna, kepala tak boleh. Maka dia buat apa? Lepas dia tuang gitu je, sikit je tuang. Tengok, okey dah. Selesai lah. Tangan, ambil air, kepala, ambil air, basuh kaki. Kepala dan kaki tidak sah pada awal-awal yang dia buat tadi. Itu faedah tertib. Faedah tertib. Sekiranya ada 4 orang membasuhkan 4 anggotanya serentak. Ni pelik ni. Sekiranya ada 4 orang membasuhkan 4 anggotanya serentak, niscaya yang boleh dipakai, maksudnya yang sah, yang mana satu? Yang terangkat hadas,
Mukanya saja jika ada niat di situ. 4 orang, ini untuk faham fiqh aja, bukan suruh buat pun. Dan mungkin juga buat juga, tapi anak-anak dia nak jaga ayah dia sakit, lambat nak ambil wuduk. 4 orang ada. Buat sekali. Contohlah kot. Jadi serentak sungguh. 4 orang ada ni. Ada duduk kat muka, ada duduk kat tangan, ada duduk kat kepala, ada duduk kat kaki. Macam tu. 1, 2, 3. Sekali serentak. Basuh serentak. Muka, tangan, kepala kali tu serentak. Dia kata tak terangkat. Yang terangkat muka je. Jika muka tu ada niat lah, samalah, standard lah, niat tu mesti ada. Maka yang terangkat muka sahaja. Tangan, kepala, kaki tak terangkat. Kenapa gitu? Kerana kena tertib, tak boleh serentak. Tapi yang ni, sebaliknya berbeza jika seorang itu menyelam dalam air. Ada beza. Tadi orang basuh, orang yang basuh. Ini bukan, orang tak basuh, dia menyelam dalam air. Serta berniat wuduk, niscaya memadai. Boleh sah wuduknya sekalipun ia tidak diam lama di dalam air itu, kerana ada tertib beberapa lahzah. Lahzah ni detik, berapa saat, berapa detik, beberapa lahzah, berapa detik yang singkat. Kalau bahasa kitab lain dia bahasa gini, kerana ada tertib beberapa kerana ada tertib beberapa lahzah mengikut takdirnya. Lebih kurang macam itulah. Di istilah pakai takdir. Yang ni pakai istilah lahzah. Boleh juga. Maksudnya tertib tu ada mengikut takdirnya. Itu ayat kitab. Macam mana? Dia masuk dalam terjunlah, senang cerita, terjun sungai. 1, 2 terjun. Masa dia terjun tu, masuk je, kena masuk semua lah. Tak boleh masuk muka baru dia niat, dia kena masuk semua badan dia. Kalau dia masuk muka dah niat, tak jadi. Dia masuk je dalam air, semua kena air, dia pun niat. Niat apa? Niat wuduk. Dan tak berhenti pun. Contohnya masuk, plup, keluar terus. Contoh begitu. Sebab tu dia kata kat sini, walaupun tak duduk lama, maksud tak diam lama, maksud tak berhenti. Masuk, plup, terus keluar. Masa masuk kena air, badan dia semua kena tu, ada niat. Maka sah pula. Kerana apa? Kerana tertib tu ada secara takdirnya. Tu istilah, ada cara takdir. Maksudnya ada tertib tapi dalam saat yang sangat laju. Masa dia masuk tu, muka, tangan, kepala, kaki, macam tu. Contoh umpama, sebab masuk semua. Kalau rata lah. Kalau terjun tak rata tak sah juga. Ni kalau rata semua, boleh. Lebih-lebih lagi kalau dia diam lama dalam air tu, dia masuk siap berendam-rendam lagi, niat wuduk. Sebab kata tertib muka, tangan, kepala, kaki. Kalau dia berendam terus dalam laut, dalam sungai tu, macam mana nak kira tertib kalau dia niat? Ke dia kena keluar daripada air tu, ambil basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki? Tak mestinya, terendam aja. Dia macam ni, macam kita nak ada kolah, kita nak ambil wuduk, sunat basuh 3 kali. Tangan, muka pun 3 kali. Muka payah nak buat, kita ambil contoh tangan. Dia basuh muka 3 kali dalam kolah tu. Masa nak basuh tangan, adakah perlu ambil air tu buat naik sekali, 2 kali? Tak perlu. Buat macam tu pun boleh, tapi tak semestinya. Untuk dapat pahala 3 kali tu, pahala meniga, masuk je tangan semua sampai ke siku dalam air. 1, 2, 3. Mana tak payah bilang pun, masuk je, angkat terus. 1. Tapi kalau nak 3, 1, 2, 3, kira lah. Habis tu ada ke 3 kali, itu sekali. Dia panggil tertib secara takdirnya. Takdirnya tertib. Ada tertib, ada 3 kali itu basuh sebenarnya, tapi secara takdir, faham-faham je lah. Ataupun kalau kitab kita kata tertib beberapa lahzah yang sikit, detik tu, masa masuk tangan 1, 2, 3. Macam tu juga kita basuh muka, kita ambil wuduk pakai shower, samalah. Bukannya ambil wuduk, shower tu ada kena kat muka, lepas tu sekali dah rata, nak sunat 3 kali, bawa keluar daripada air, masuk balik 2, 3. Tak semestinya gitu. Kalau nak buat pun silakan, tapi tak semesti gitu. Kalau air tu ada, basuh 1, 2, 3, air tu duduk. Itu bukan 3 kali, itu sekali. 3 kali lah tu. Ada ke 3 kali? Ada dalam saat yang sangat laju. Macam tu lah. Okay. Okay. Lepas solat,
Lepas solat. Dia macam ni, dia kalau sebelum solat, dia gini, dia ada tak di antara dia ambil wuduk dengan dia habis semayang tadi, dia semayang, dia sedar lepas semayang, ada tak kemungkinan cat tadi tu boleh kena? Jika ada kemungkinan, lepas ambil wuduk, selepas ambil wuduk baru kena. Ada kemungkinan itu tak boleh kotak? Contohnya dia main cat. Lepas tu balik rumah. Kat rumah dia tak cat rumah pun. Dia mandi dah apa semua, ambil wuduk, dia sembahyang. Lepas habis sembahyang, ada cat. Ada tak kemungkinan masa dia mandi tu kat rumah tu, lalu kemudian dia ambil wuduk, masa tu bersih. Kemudian daripada dia ambil wuduk nak ke dia sembahyang tu, tiba-tiba kena cat. Ada kemungkinan tak? Tak ada. Mana ada kemungkinan nak cat dekat tempat kerja, bukan sini. Maka makna cat tu kena daripada sana, maka kena kotak. Tapi kalau ada kemungkinan dia sembahyang dekat mana? Dekat rumah tempat dia kerja cat tu. Kawan-kawan dia duk cat, mengecik-recik je. Dia sembahyang, dia buat suci bersih, dia sembahyang. Lepas dia sembahyang tu, dia tengok ada kemungkinan tak? Memang tadi lepas ambil wuduk memang ada lalu waktu tadi. Siap keluar kilir, tolong ambil cat lagi tak kat tepi nak sembahyang tu. Ada kemungkinan kena? Ada kemungkinan kena, tak boleh kotak. Dia pekah gitu lah. Jika ada kemungkinan kena selepas wuduk, maksudnya masa wuduk tu sah lah. Ada kemungkinan, walaupun kemungkinan yang kecil sekalipun, maka sah. Sah dah wuduk dan sah dah sembahyang. Sah dah sembahyang dia. Sah dah wuduk. Dia macam anjing ada air kat situ. Kemudian anjing lalu, air sikit lah, katalah air 1 baldi. Ada anjing lalu. Anjing tu elok je lalu, tak ada apa-apa pun, mulut dia apa semua. Dia lalu, dia masuk kat situ. Kita tak nampak dekat baldi tu, tapi dia masuk kat situ. Tak beberapa minit dia keluar kat sana, ada air. Air tadi jadi mutanajis lah, air dari baldi. Tapi tak nampak. Kalau dia nampak duk jilat, memang mutanajis lah, tak nampak air 1 baldi tu. Tapi yang dia nampak, anjing keluar apa macam air liur tu lah, basah. Ada kemungkinan tak dia bukan dia jilat? Basah keluar air liur kan anjing itu, ada kemungkinan air itu kekal mutlak. Tapi kalau ikut kemungkinan juga, ada juga kemungkinan memang anjing tu minum air. Ada kemungkinan minum air, ada kemungkinan dia tak minum air pun. Basah tu basah air liur dia. Ada kemungkinan. Maka air itu kekal mutlak. Macam tadi ya. Tu fiqh senang je. Cuma kita risau nak guna tak guna tu bab lain. Cuma fiqh senang aja. Selagi ada kemungkinan boleh lepas. Lepas. Tu fiqh. Dia beza dengan itu hukum syarak dia panggil. Dia berbeza dengan hukum warak. Hukum warak lain. Hukum warak ni dia mewajibkan dirinya sendiri padahal tak wajib pun. Oh tak mau guna air tu sebab apa saja, tak mau, kita nak berjaga. Tu hukum warak, itu bukan hukum syarak. Warak terlebih. Tak ada masalah bagi diri dia. Orang lain tak boleh kata, "Oi, tak boleh pakai air tu, tadi ada anjing." Nampak ke? Tak nampak, tapi nampaklah dia basah. Masa dia masuk kat situ tak basah, dia keluar basah. Ada kemungkinan lah, ada kemungkinan tak, dia tak minum, ada je sebab tak nampak. Tak bolehlah nak halang orang. Dia sendiri tak apa. Dia panggil hukum warak. Hukum syarak lain, hukum warak dia panggil. Dia menghukumkan wajib atas dirinya sendiri sedangkan tak wajib pun. Dia wajib setiap hari nak pergi masjid mesti nak masuk tabung RM10. Tak wajib pun. Dia mewajibkan diri. Allah, semalam terlupa nak masuk RM10 dalam tabung. Allah. Terasa berdosa. Tak dosa pun padahal. Ada pula berdosa tak masuk tabung. Tapi dia hukum warak. Hukum warak dia panggil. Dia lebih-lebih kan. Macam orang basuh yang kecoh kat mesin basuh tu. Orang basuh mesin basuh yang ni, awam ni, ada orang kafir. Lepas tu pula bila orang kafir tu basuh, orang kafir ada bela anjing, dia fikir sampai ke rumah orang kafir tu. Lepas tu mestilah ada bulu anjing melekat kat baju dia. Jauh dia fikir. Lepas tu mesti ada air liur anjing tu, jilat dia mesti terkena baju, tak nampak pun. Lepas tu pula orang kafir tu pun pergilah tempat mesin basuh tu, beli duit, masuk tu kan, masuk koin tu, masuk bila dia pusing dalam mesin basuh tu, mestilah bulu tadi tu terlekat tempat perangkap sampah yang ada dalam mesin basuh tu, mesti melekat kat situ. Lepas tu lepas orang kafir tu dah balik, kita nak pakai, nanti kita punya najis kena juga, padahal nampak ke? Tak nampak pun, boleh pakai? Boleh pakai. Tapi tak mau baju ni, jubah ni nak bawa semayang. Tu hukum warak tu.
Tapi kalau orang nak pakai tak boleh kata, "Oi, tak boleh pakai oh. Tadi orang kafir basuh baju kat situ." Biarlah orang kafir basuh pun. Bukan ada najis pun. Takkanlah tak ada. Tak boleh kata gitu. Tak boleh. Tapi dalam dirinya sendiri tak nak basuh rumah. Kalau baju-baju lain-lain tak apa. Ni baju nak semayang, nak basuh sendiri. Malah ada orang baju semayang dia, rumah dia pun dia tak bagi basuh. Tak bagi. Basuh yang lain. Untuk jubah saya bawa pergi masjid surau, untuk jubah ni ataupun baju semayang dia basuh sendiri. Malah tak masuk mesin basuh pun, dia basuh sendiri. Tapi tak boleh kita kata kalau orang lain basuh, isteri basuh, tak boleh kata gitu. Dia mewajibkan dirinya sendiri. Sebab dia nak jaga sungguh. Dia basuh, jiru. Tak wajib pun. Jirus, perah. Lepas tu tak masuk mesin basuh, spin tak ada pun. Gantung elok-elok. Dia basuh. Ada orang gitu. Okey. Jadi dikatakan ni masuk ke dalam air itu walaupun tak duduk lama tetap ada tertib. Jadi boleh kalau nak terjun laut, terjun masuk menyelam, lepas tu niat je wuduk. Niat wuduk saja aku berwuduk. Niat gitu aja. Pup, lepas tu naik. Bila kita naik, tertib tu secara automatik lah kita kata, secara automatik. Itu kalau air banyak. Macam ni kalau air sikit, sama juga. Kalau air tu sikit, air tu kurang 2 qullah. Bathtub. Bathtub ni kalau kita bubuh tak banyak air, tapi boleh tenggelam dah. Dia tak cukup 2 qullah. Dia masuk, rendam, bub gitu, masuk semua masuk. Dah masuk, niat. Apa pasal nak buat macam tu? Mungkin tak ada air nanti, mungkin. Mana tahu, air tu je ada. Masuk dalam bathtub dia tu, lepas tu dah tenggelam semua, niat wuduk. Muka tangan kepala kaki, niat je wuduk, automatik ada, boleh. Walaupun air tu kurang 2 qullah. Air lebih 2 qullah air sungai tadi tak apalah banyak. Kurang 2 qullah sekalipun. Tapi bila dia bangun, semua mustakmal. Sebab dah berpisah pada badan dia, air tadi semua mustakmal. Selagi dia tak bangun, air tu mutlak. Selagi dia duduk dalam air tu. Sama macam kita basuh lah. Kita basuh muka. Kali pertama, sepatutnya dah jadi mustakmal. Belum jadi, basuh lah. Bila jadi mustakmal? Bila dia menitik. Menitik, berpisah daripada muka, baru jadi mustakmal. Sama juga, dia masuk dalam air tu, belum niat lagi, air tu kekal mutlak. Bila dia niat je, belum jadi mustakmal. Bila dia bangun, berpisah aja badan dia dengan air, jadi air itu mustakmal. Kenapa? Air tak cukup 2 qullah. Habis air laut lebih 2 qullah. Air qullah masjid lebih 2 qullah. Boleh rendam tu. Walaupun dia niat wuduk, naik-naik, walaupun niat mandi wajib sekalipun. Naik-naik, air itu kekal mutlak. Walaupun yang masuk tu 2 orang. Ini buat masalah fiqh ni. Masuk tu 2 orang. Dah lah air kurang 2 qullah. 2 orang sekali masuk. 1, 2, 3. Masuk, niat wuduk. Tetap juga terangkat. Bila 2-2 naik, barulah air itu jadi air mustakmal. Kecuali kalau dia masuk muka dulu, kalau air itu kurang 2 qullah, dia masuk muka dulu, dia niat wuduk, maka muka je lah terangkat, tangan tak boleh lah, dia kena masuk semua, habis. Selesai bab tertib. Itulah bab tertib, tak panjang sangat, pendek aja. Bab tertib. Dalam masalah tertib ni, wuduk ni, kita hati-hati dekat tu lah. Dekat yang ada cat, ada apa tadi tu, hati-hati. Sebab dia memberi faedah. Tak sah selepas pada tu. Selepas pada yang ada cat, ada apa tu, hati-hati orang perempuan, hati-hati dekat sisi ikan. Sisi ikan tu tak lalu air apa tu. Orang yang kerja cat, orang yang kerja dengan lilin, hati-hati dengan sisi ikan tu. Kalau tidak, tak sah. Habis. Kau apa dah? Boleh sikit lagi ni. Kita bahas satu lagi. Kita masuk satu lagi. Membaca yang ke-10A tu. Membaca bismillah. Dia tulis gitu. Bismillahi Rahman Rahim. Saya ada tanya juga ni, ahli keluarga orang yang buat ni, yang sekarang kita ni. Dia kata yang Rumi ni asalnya yang Jawi. Bila yang Jawi tak ada masalah lah. Bila nak buat yang Rumi, tuan punya pengarang ni dia macam tak peduli sangat. Macam anak-anak ke saudara mara buat lah. Macam tu, tak peduli. Dia buat yang Jawi. Dan yang orang yang tukar daripada Jawi kepada Rumi ni, dia tulis dulu Bismillahirrahmanirrahim. Nanti dia nak tukar, nak ambil lah font Arab, font Jawi nak masuk. Tapi bila dalam banyak-banyak, ada yang tinggal. Tu. Sebab tu jadi, kalau nak kira salah tak boleh ni. Salah ni. Bismillahi
Kalau kita baca Bismillahirrahman, mana sabdu dia? Dan satu lagi, ayat Quran tak boleh haram tulis bahasa selain bahasa Arab. Tak boleh. Kadang-kadang kita nak hafal, kita nak baca Quran tak reti, nak baca tak reti, ataupun nak baca tergagap-gagap. Kita nak hafal ni, kita pun tulis inna INNA a, macam mana aja? A apostrofi a t toina macam mana? TOI. Jadi a toina. To dia punya total inna a toina. Betul kal kausar SAR. Tak boleh punya haram, tak boleh tulis Quran. Walaupun bismillah. Tak boleh. Habis ni kenapa dalam kitab-kitab kadang-kadang kan dia terlepas. Kadang-kadang kita tengok dia tulis tangan lagi tu, bismillah gitu. Sebab nantilah bila dah siap, dah siap alhamdulillah. Yang bukan tukang pengarang ni, orang lain yang buatkan. Macam tempat penerbitan, macam kalau kat KL tu Bajrai. Macam dekat Kelantan tu apa dia panggil? Rawas, Jaafar Rawas. Kadang-kadang dia yang buat Rumi kan asalnya Jawi. Tapi masih dia buat sebab dia nak print, dia nak jual ni. Dia terlupa, dia nak ganti. Dia buat tanda dulu. Ni antara sebab. Sebenarnya tak boleh. Tak boleh tulis ayat Quran, tak boleh tulis ayat Quran dalam bahasa selain daripada bahasa Arab. Walaupun dengan niat untuk hafal. Doa boleh lagi. ALLAHUMMA, Allahumma. Kita nak baca doa lepas sembahyang tak hafal. Nak baca bahasa Arab, Allah tergagap-gagap, bolehlah bahasa Rumi. Boleh lagi, tapi Quran tak boleh. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Betul bismillah tu bismillah. Betul tulislah apa-apa. YA, ya ayyuhallazina amanu. Macam mana nak kata? Ya ayyuhallazina amanu, ya mat jaiz. Macam mana nak tulis YAA? Ada berapa? Ada 6. Ada 5. Betul. Macam mana tulis? Jadi akhir sekali kalau tulis boleh kata kalau kita tulis bahasa selain daripada bahasa Arab, garanti salah. Garanti salah baca. Nak surat ta, macam mana ta? TH kot, THO. Ta, TO. Tak tahu. Memang takkan betul. Kha macam kha. Dot. Tak boleh. Dot paling susah. Macam nak tulis tu. Apa? Ikut kefahaman dia. Akhir sekali ustaz cakap lain, dia tulis Rumi, tiba dia baca tak sama. Dia hafal bunyi Melayu. Bunyi Melayu, dia baca Quran bunyi Melayu. Tak boleh punya haram Tak boleh tulis walaupun bahasa Cina, bahasa India, tak kisah bahasa bukan bahasa tulisan tu. Bahasa Arab, tulisan tu tak boleh. Sebab tak mungkin betul. Kita tengok ni Bismillahirrahmanirrahim. Jadi membaca Bismillahirrahmanirrahim boleh macam gitu masa nak ambil wuduk? Bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih baik kata membaca basmalah, lagi baik. Basmalah tak apa. Basmalah tu Bismillahirrahmanirrahim lah. Waktu hendak memulakan basuh tapak tangan, sunat membaca auzubillah. Sama juga. Macam mana nak baca kalau kita tak reti lagi? Zu billahi minas. Macam mana? Minas. Boleh baca minas yaitani, boleh baca gitu. Kalau SH dia jadi susah. Minas syaitanir rajim. Auzubillah. Baik tulis ta'awuz. Lagi bagus. Tulis bahasa Rumi. Ta'awuz tu maksud auzubillahi minasyaitanirrajim. Lebih dahulu. Jadi masa nak basuh tangan tu, masa mula-mula nak ambil wuduk, so nak baca bismillah, tapi sebelum tu a'udzubillah, masa tu a'udzubillah, masa basuh tangan sebelum basuh muka tu pipe ni a'udzubillahi minasyaitanirrajim, masa bismillah tu bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kemudian dia kata sini, kalau suka elok ditambah lepas bismillah tadi baca alhamdulillahi alal islami wa ni'matihi. Ada kita baca gini. Bismillah pun tak baca. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuran wal islama nuran. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Sunat baca lepas baca bismillah tu. Artinya, segala puji bagi Allah kerana telah mengurniakan kami
agama Islam dan nikmatnya. Oh, Islam ni nikmat besar. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air untuk buat suci dan menjadikan Islam itu cahaya. Wahai Tuhanku, aku berlindung denganmu daripada godaan syaitan, dan aku berlindung denganmu daripada mereka hendak hampir dengan aku. Mereka syaitan tu lah nak hampir, minta berlindung. Ini masa semayang pun sunat baca juga ni. Rabbi a'udzubika min hamadhatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Ini masa semayang pun. Sebab nak bagi halau setan tu kalau setan ada. Barulah dengan kita berwuduk tak ada jadi was-was. Tengah basuh kaki, tadi sapu kepala ke tidak? Itu biasa. Basuh muka, tak pernah orang was-was. Tak ada. Was-was dari segi basuh ke tidak? Tak ada. Basuh tangan. Tadi basuh muka ke tak? Tak ada. Tak ada orang tu. Biasanya bila? Masa basuh kaki, sapu kepala ke tak? Mana datang setan? Setan tu datang. Jadi macam mana nak buat? Baca doa ni untuk setan. Macam tu nak semayang 34 tu macam mana boleh jadi 34? Sebab setan. Macam mana nak elak? Nak elakkan baca doa ni. Kemudian jika tinggal membaca bismillah pada permulaan sekalipun sengaja. Kalau kita ambil lupa dulu. Kalau terlupa baca bismillah awal-awal, sunat dibaca pada pertengahan. Macam makan juga, tengah makan tiba-tiba terlupa, Allah lupa baca bismillah, maka tengah makan tu baca bismillah. Boleh baca bismillah awwaluhu wa akhiruhu. Macam tu juga wudu, terlupa baca bismillah, tengah masuk kaki, bismillah masuk kaki tu. Tetapi tidaklah dituntut membacanya lagi apabila telah selesai wudu. Dah habis wudu, Allah tadi terlupa baca bismillah, tak ada dah lah. Habis dah, waktu dah habis dah. Tapi selagi duduk basuh kaki, tak habis basuh kaki, sunat baca bismillah. Kalau lupa baca. Kita biasa lupa. Kalau lupa, bacalah bismillah. Biar. Kita masuk yang ke B tu. Yang kedua tu nanti. Yang ke ba. Membasuh kedua-dua tapak tangan hingga pergelangan sebelum berkumur-kumur sebagainya. Sunat-sunat dalam wuduk ni. Kita sambung akan datang bulan depan. InsyaAllah kita tangguh dulu. Sudah yang tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Al insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.